Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ahmad Mukri bin Zamzam dalam YouTube channel saya Mukri Zamzam. Terima kasih kepada mereka yang telah subscribe YouTube channel saya, dan kepada mereka yang belum subscribe YouTube channel saya, boleh pergi dekat button subscribe dan subscribe YouTube channel saya sekarang. Okay, so kepada mereka yang baru dalam YouTube channel saya buat video tentang marching band dan beberapa perkara yang boleh saya kongsikan dengan anda semua. Okay, topik for today dia lebih kepada history. It's about history of marching band. Okay, so kita dah tahu banyak tentang marching band, and now kita nak tahu the background itself about this marching band. Okay, so sebelum tercetusnya nama marching band ni, dia ada nama lain lah sebelum tu. Okay, so dulu marching band ni dia dikenali sebagai brass band ataupun military band. Okay, so mostly the first start is military lah. Okay, pancaragam ni sebenarnya dia wujud pada abad ke-17 dekat Europe dan pada abad ke-18 dekat Amerika. So maknanya dua benua yang berbeza ditubuhkan pancaragam ni mengikut kesesuaian mereka tersendiri. Macam dekat Europe adalah dia punya, kalau kita tahu background of the bagpipe, okay, so dari situlah peradaban Eropah membawa bagpipe ke dalam pancaragam, dan brass and everything tu semua mostly daripada Amerika. Kira Amerika ni dia dah satu abad ke depan baru dia ada marching band. Dia ada band lah pancaragam, and then it start with a military band. Okay, so time tu dia baru ada military, dia ada military band. So dia punya instrumen lagi, orang cakap, better lah daripada Europe punya teknologi tu. Sebab zaman tu just diorang hanya menggunakan beberapa instrumen yang asas pada abad ke-19 dekat United States Amerika. Okay, so diorang dah improvise. So pada abad ke-19 tercetus dan wujudnya satu marching band dalam dunia. So kat situ the first formation start. Okay, so the first formation dalam marching band ni start waktu tu. Okay, so yang paling famous sekali adalah P block, dibuat bentuk P. So the army of the band army tu, dia akan form P block, bentuk huruf P. So that's it. That is the first formation waktu zaman abad ke-19 tu, marching band or military band. Time tu military band lagi. Military band ni dia performing show, dia main time majlis-majlis ataupun istiadat askar lah. Dia punya army and football game, which is American football lah, ataupun bola sepak kat sana. So macam every first half diorang akan main macam tu. Okay, so itu sejarah ringkas tentang marching band dalam dunia. Okay, and then macam mana marching band ni datang ke Malaysia, macam mana wujud ke Malaysia. Okay, macam kita tahu 1511 time tu British jajah tanah Melayu, so dekat Melaka. Selepas diorang bertapak dan menjajah tanah Melayu daripada 1511 sampai 19 something. So dalam tempoh jangka masa 4 ke 5 abad tu, diorang banyak masukkan diorang inject diorang punya culture, diorang punya cara hidup, lifestyle diorang kepada masyarakat tanah Melayu. So macam kita boleh tengok diorang membawa macam-macam unsur kepada kita. Contoh daripada sudut seni bina, kalau kita boleh tengok bangunan-bangunan lama, macam sekolah-sekolah lama, building-building lama. So dia ada satu aesthetic value yang kita kira British punya style lah, British punya architecture. Lepas tu dia buat masuk lagi lifestyle. Lifestyle ni macam kita pakai kasut, kita pakai coat. So itu daripada sudut fashion, lifestyle, and dia membawa banyak perubahan dan injection kepada lifestyle masyarakat tanah Melayu waktu tu. So macam dalam Malaysia, kita tahu banyak sekolah-sekolah lama telah ditubuhkan oleh British waktu dulu, dan daripada sekolah lah wujudnya band ni. So waktu dulu dia dikira military band lah. Okay, so the first sekolah yang wujud dalam Malaysia adalah Penang Free School, PFS. PFS mula beroperasi dan ditubuhkan pada 1816. So PFS merupakan sekolah pertama ataupun sekolah tertua di dalam Malaysia. So macam kita tahu PFS ada band, okay, ada pancaragam, but then PFS not the first marching band dalam Malaysia. Okay, after PFS 1816, so terwujud dan tertubuhnya pula Victoria Institution pada tahun 1893. So VI, Victoria Institution, start ditubuhkan dan dibuka pada tahun 1893, merupakan antara sekolah tertua
di Malaysia. Pada tahun 1909 mula tertubuhnya satu badan pancaragam ataupun military band di Victoria Institution. So, pancaragam yang paling lama dalam Malaysia atau Tanah Melayu adalah pancaragam dari SMK Victoria atau Victoria Institution, dan nama yang kita kenal sekarang adalah VICCB, Victoria Institution Cadet Corps Band. Okay? So VI merupakan pasukan pancaragam paling lama dan berevolusi daripada zaman British jajah. Telah merdeka, lepas tu nama Tanah Melayu ditukar kepada Malaysia dan masuk era 2000, 2010 ke atas, dan sampailah sekarang Victoria Institution Cadet Corps Band masih mengekalkan tradisi dan mutu persembahan yang sangat baik. Okay. Selepas 1909 tertubuhnya Victoria Institution Band, pada tahun 1920 PFS mula mewujudkan pancaragam. So selepas satu abad sekolah tu ditubuhkan dan dibuka serta beroperasi, so baru ada pancaragam dekat situ. Okay, so PFS dan Victoria Institution merupakan antara pelopor terawal dalam pancaragam di Malaysia. Kemudian pada tahun 1972 wujud pula satu pancaragam juga di utara, iaitu College Sultan Abdul Hamid atau Sultan Abdul Hamid College di Alor Star, Kedah. So, tiga sekolah ni antara sekolah yang terlama di Malaysia dan merupakan antara pasukan pancaragam yang telah lama bertapak di Malaysia. Okay, so pada waktu itu pancaragam ketika itu dikenali sebagai military band lah. So dia more tu kepada army. Macam kalau kita tengok askar punya pancaragam sekarang, dia lebih kurang macam tu. Okay, but then dia berevolusi daripada military band dan kepada brass band and then kepada marching band. So dia perform daripada just parade and main je, and then dia dah ada full show and dia exposekan lagi. Macam kita tahu sekarang, kita dah ada WGI performance and competition by every section. So dia ada combined competition, dia ada separated competition. So separated and combined competition ni macam kita tahu, it's come from WGI and DCI. Okay. Okay, pada tahun 1972 juga, time tu juga mulanya the first year of DCI. So the first DCI start pada tahun 1972, and before tu, setahun before tu, dia punya cadangan, kertas cadangan dan dia punya perjumpaan pada tahun 1971 di US, and then setahun lepas tu diorang mengadakan pertandingan pancaragam yang dikenali sampai sekarang, iaitu Drum Corps International. 5 tahun selepas tu, 1977, mulanya season pertama untuk WGI Winter Guard. Okay, so WGI mula, Winter Guard International mula diadakan, tapi pada tahun 2000 dan ke bawah, it's mean 19 something tu, marching band dekat Malaysia ni tak begitu expose, tak banyak pancaragam yang ada, tak banyak pasukan yang ada, tak banyak orang yang tahu pasal pancaragam pun, kan? And then pada tahun 2000 dan ke atas, dah banyak sekolah yang telah mewujudkan dan membina satu pasukan pancaragam di sekolah, and then waktu tu juga bantuan dan galakkan daripada Kementerian Pendidikan sendiri untuk menggalakkan banyak sekolah mewujudkan pasukan pancaragam dan membuka peluang-peluang pertandingan peringkat negeri dan kebangsaan untuk pasukan pancaragam, terutamanya sekolah-sekolah pada ketika itu. Okay, so pada tahun 2000 ke atas mula bergerak aktif pasukan pancaragam di Malaysia, dan kalau kita tengok pada tahun 2015, Malaysia telah menganjurkan WGI Malaysia yang pertama, dan kita ada beberapa season WGI. Ini menunjukkan evolusi dan perkembangan marching band dalam Malaysia sangat-sangat boleh kita kata membangun lah. Okay, walaupun dia punya pembangunan dan improvement dia tak mendadak, tetapi dia naik sikit. Macam kita boleh tengok sekarang di dalam negara kita, Malaysia, dah banyak tim-tim, dah banyak player-player, dan ramai orang yang telah
membuka mata dan tahu apa itu pancaragam. Okay, so kita dah ada banyak platform competition dalam negara kita sendiri dan negara-negara jiran sekeliling kita. Okay, negara-negara rantau Asia ni kita dah ada banyak competition dan kita dah ada banyak kerjasama antara pasukan-pasukan dan juga Persatuan Pancaragam Malaysia sendiri. So mungkin pada tahun akan datang dan ke depan ni kita boleh tengok pancaragam di Malaysia boleh berevolusi dan menaikkan mutu persembahan dan kualiti persembahan setanding dengan pancaragam-pancaragam yang lain. Sekarang bukan tak ada, kita ada je pasukan pancaragam yang boleh setanding dan bersaing sama level dengan pasukan pancaragam daripada negara yang hebat-hebat. Okay, so mungkin lepas ni kita boleh lahirkan dan keluarkan banyak lagi pasukan pancaragam yang boleh bertanding di level-level antarabangsa, insyaAllah. Okay, so itu saja yang boleh saya kongsikan dengan anda dalam video kali ini. Okay, so jangan lupa subscribe dan like this video. Okay, so more video will coming. Thank you for watching and majulah pancaragam untuk negara.